Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfil Hadi bin Muhammad Suki. Nombor kad matrik D182106991. Okey. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik yang ke-9, iaitu pemantauan tingkah laku golongan profesional. Okey. Dalam topik ini kita akan membincangkan walaupun profesional dikehendaki bertanggungjawab dalam mengamal profesionnya, tetapi bagaimana hendak memastikan setiap profesional mematuhi segala tanggungjawab yang telah diamanahkan itu. Seterusnya, tegasnya bagaimana mengelakkan perbuatan salah laku dan pelanggaran norma profesional daripada berlaku. Ini dilakukan melalui penubuhan persatuan pengamal profesional seperti MMA atau MIA. Seterusnya, saya Muhammad Ainuddin bin Hamzan, bernombor matrik D1821068. Saya akan meneruskan berkenaan tentang pengiktirafan profesional. Semua profesional yang mendapat ijazah tidak secara automatis boleh menjadi pengamal dalam bidang profesion masing-masing. Yang kedua, perlu menjadi ahli dalam badan profesional masing-masing untuk mendapatkan lesen ataupun tauliah sebelum menjadi pengamal yang diiktiraf. Seterusnya ialah kepentingan pemantauan profesional. Apa itu kepentingan pemantauan profesional? Ia adalah untuk melindungi orang awam daripada perbuatan yang tidak beretika dan tidak kompeten seseorang profesional. Dan ia juga memastikan piawai amalan profesional sentiasa dipatuhi. Biasanya hukuman tertentu dikenakan terhadap profesional yang melanggar etika. Yang pertama, menyalahkan secara terbuka profesional yang melakukan tindakan tidak beretika. Yang kedua, pemulauan oleh masyarakat dan rakan profesional. Yang ketiga, dinafikan keahliannya dalam mana-mana bidang profesional. Yang keempat, boleh didakwa di mahkamah. Yang kelima, membatalkan lesen pengamal profesional tersebut. Secara tradisinya, kebanyakan profesion menilai perlakuan beretika ahli-ahlinya dari semasa ke semasa. Mereka yang melanggar peraturan akan dikenakan hukuman. Persoalan pokok ialah sama ada penguatkuasaan peraturan sendiri oleh profesional boleh diterima dan berkesan. Kepentingan profesional dan awam tidak selalunya selari. Contohnya, kekurangan profesional seperti doktor dijadikan alasan untuk menaikkan bayaran perkhidmatan yang diberikan. Akibatnya, hanya yang berkemampuan mendapat rawatan kesihatan. Bagi peguam pula, ketiadaan perbalahan jenayah atau kemalangan jalan raya dan lain-lain transaksi yang memerlukan khidmat mereka bermakna tiada pendapatan untuk mereka. Ada laporan menyatakan 23% daripada pampasan kes kemalangan jalan raya masuk ke saku peguam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahirul Izzat bin Zulfikri, nombor matrik D1821040. Saya akan terangkan berkenaan autonomi profesional, pemantauan tingkah laku golongan profesional. Baik, autonomi ini melibatkan soal penguatkuasaan sendiri, peraturan dan merupakan ciri utama sesuatu profesion. Maksudnya, autonomi profesional juga dianggap sebagai ciri-ciri penentu bagi suatu kes dan merupakan ciri utama sesuatu profesion. Ia bukannya saja melibatkan penguatkuasaan peraturan sendiri terhadap tingkah laku profesional, tetapi lebih daripada itu. Terdapat dua bidang utama yang dikaitkan dengan autonomi profesional, iaitu yang pertama, soal pembentukan dan penguatkuasaan norma-norma profesional di kalangan ahli profesional. Yang kedua, soal pengurusan aktiviti profesional ataupun operasi dalam sebuah organisasi, syarikat atau kes-kes tertentu untuk klien. Terdapat tiga hujah kuat yang menyokong perlunya seseorang profesional diberikan autonomi. Yang pertama, hanya profesional sahaja yang mempunyai kepakaran dalam mengendalikan sesuatu kes. Yang kedua,
Penilaian yang dibuat oleh profesional bebas daripada pengaruh luar demi memastikan kepentingan klien dapat dipenuhi. Yang ketiga, autonomi diperlukan untuk memastikan kerahsiaan hubungan profesional klien dipelihara. Seterusnya, saya akan terangkan topik kepakaran autonomi profesional pemantauan tingkah laku golongan profesional. Kepakaran dianggap sebagai alasan utama dalam pengiktirafan autonomi profesional. Ianya dianggap ciri utama sesuatu profession iaitu ilmu yang dikuasai melalui pendidikan yang lama. Sebagai contoh, sekiranya individu ingin menjadi doktor, dia harus mengikuti pengajian dalam bidang kedoktoran selama beberapa tahun untuk dia mahir dalam bidang profession yang diceburi. Bagi menjadi pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas, pekerjaan yang profesional juga memerlukan seorang yang pakar dalam suatu bidang tersebut dan benar-benar mahir dalam bidangnya bagi memastikan kualiti kerja yang dilakukan terjamin. Seseorang yang mempunyai kepakaran bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya kerana ia berdasarkan pengetahuan dalam membuat penilaian dan keputusan. Setiap keputusan dan penilaian yang dibuat bukanlah berdasarkan bukti peratusan kejayaan dalam kes-kes yang sebelumnya. Sebaliknya, penilaian ataupun keputusan yang dibuat dalam sesuatu kes memerlukan kemahiran yang terbina melalui kepakaran. Ini menunjukkan bahawa orang biasa ataupun yang tidak mempunyai kemahiran tidak dapat menilai dan mengarahkan kerja-kerja profesional kerana mereka tidak mempunyai asas. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan topik kebebasan autonomi profesional pemantauan tingkah laku golongan profesional. Yang pertama, hampir semua kod etika profesional menekankan pentingnya untuk membuat penilaian secara bebas atau value free. Yang kedua, bagaimanapun penilaian secara bebas digunakan untuk membuat keputusan teknikal sahaja, iaitu yang tidak melibatkan nilai. Yang ketiga, dalam kes ini unsur pengetahuan tertentu dan kepakaran adalah amat penting. Maksudnya dekat sini adalah kebebasan ini penting untuk diaplikasikan terhadap autonomi dalam menguruskan aktiviti profesional. Tetapi ia kurang digunakan dalam membentuk dan menguat kuasa norma-norma profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Balkis binti Nur Azmi, kad Matric bernombor D183111247. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang tajuk Kod Etika Pemantauan Tingkah Laku Golongan Profesional. Kepentingan kod etika adalah kod etika dapat menangani isu-isu pokok dengan tepat. Kod etika juga hendaklah dikuasakan dengan bersih. Sekiranya kita melaksanakan pendidikan etika berterusan, kita akan dapat mempertingkatkan lagi tahap kesedaran etika di kalangan profesional. Kod etika mempunyai batasan tertentu. Fungsinya adalah sebagai panduan umum tentang tingkah laku etika dan bukannya untuk menyelesaikan masalah etika yang dihadapi dalam berbagai-bagai situasi. Antara batasannya adalah ayat yang digunakan terlalu umum atau kabur. Setiap profession penting mengeluarkan kod etikanya yang tersendiri. Perkara asas ialah persoalan nilai etika tinggi yang perlu dipelihara. Kedua, nilai-nilai lain seperti keadilan, kejujuran dan sebagainya. Okey, sebagai contoh, kita dapat melihat tentang kod etika Institut Kejuruteraan Malaysia. Seksyen 1 dalam kod etika untuk jurutera menyatakan hubungan profesional untuk jurutera mestilah didasarkan kepada standard integriti yang tinggi. Nama saya Azlan bin Ismail, nombor matrik D182100659. Saya menyambung pada bahagian kod etika pemantauan tingkah laku golongan profesional. Melaksanakan pendidikan etika berterusan untuk mempertingkatkan lagi tahap kesedaran etika di kalangan profesional.
Seterusnya, kod etika mempunyai batasan tertentu. Fungsinya adalah sebagai panduan umum tentang tingkah laku etika dan bukannya untuk menyelesaikan masalah etika yang dihadapi dalam berbagai-bagai situasi. Antara batasannya, ayat yang digunakan terlalu umum atau kabur menyebabkan ia ditafsirkan secara berbeza-beza menjadi kurang berkesan untuk mengawal tingkah laku profesional. Seksyen 1 dalam Kod Etika untuk Jurutera menyatakan hubungan profesional untuk jurutera mestilah didasarkan kepada standard integriti yang tinggi dan bertindak secara profesional terhadap klien atau majikan dengan penuh rasa amanah dan jujur. Seksyen kedua, seorang jurutera patut mengambil berat akan aspek keselamatan, kesihatan dan kebajikan awam semasa menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Persoalannya, seksyen iaitu peruntukan. Manakah yang patut dipatuhi apabila seorang jurutera diminta oleh majikan untuk tidak menghiraukan situasi yang akan mengancam keselamatan awam atas alasan keputusan perniagaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafili Dayat bin Syamsul Bahrin, memegang nombor matrik D182106777. Jadi saya nak sambung daripada sahabat saya sebentar tadi tentang contoh kesilapan dalam perubatan. Poin yang pertama adalah memberikan ubat kepada pesakit. Sebagai contoh, kalau pesakit tu demam, mestilah kena bagi ubat demam. Takkan nak bagi ubat gahut pula kan? Jadi dan seterusnya dalam etika perubatan, salah bagi ubat kepada pesakit adalah sangat serius. Sebab itulah dalam perubatan ada pembahagian kerja. Contohnya doktor untuk merawat pesakit, nurse untuk membantu doktor dan ahli farmasi ditugaskan dalam pembahagian ubat-ubatan. Poin yang kedua adalah memberikan perakuan palsu dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat seperti menyebarkan rahsia pesakit dan mengadakan hubungan sulit dengan pesakit. Sebagai contoh, pesakit ada penyakit HIV dan pesakit minta untuk merahsiakan hal tersebut. Sebagai seorang ahli perubatan yang mempunyai etika profesional, perlulah merahsiakan hal tersebut dan tidak boleh dihebahkan kepada orang lain tanpa izin daripada pesakit tersebut. Kita sebagai seorang ahli perubatan juga sangat tidak wajar untuk mengadakan hubungan sulit dengan pesakit kerana ia telah melanggar etika profesional dan melanggar matlamat untuk membantu pesakit. Dan poin yang terakhir adalah mengawal dari berlakunya perbuatan yang bertentangan dengan reputasi profesion perubatan seperti penyalahgunaan alkohol, dadah, tidak jujur, tidak sopan, tindakan kasar dan sebagainya. Ahli perubatan tidak boleh sewenang-wenangnya memberi alkohol dan dadah kepada sesiapa tanpa arahan doktor, dan juga tidak boleh untuk bersikap kasar dan tidak sopan terhadap pesakit. Okey, baik. Seterusnya saya akan sambung pada sambungan tujuan etika perubatan yang dibawa oleh sahabat saya tadi, iaitu poin yang kelima. Yakni doktor berikrar dengan sesungguhnya untuk mendedikasikan hidupnya untuk perkhidmatan kemanusiaan. Sebagai contoh, on call, bersedia apabila pihak hospital memerlukan perkhidmatannya. Poin yang ke-6 adalah doktor akan memberi penghormatan kepada guru dan rasa terhutang budi kepada mereka. Sebagai contoh, tak kisahlah kita ambil kos apa pun, kos doktor ke, kos kejuruteraan ke, kita perlu ingat jasa guru yang telah bertungkus lumer mengajar kita untuk menjadi manusia yang berguna. Poin yang ke-7, doktor akan melaksanakan profesinya dengan ikhlas dan berintegriti. Yang ini tak boleh
laksanakan kerja dengan keadaan terpaksa, lagi-lagi bekerja perkhidmatan kemanusiaan. Sangat memerlukan sifat ikhlas dan sabar. Dan poin yang terakhir adalah doktor akan memelihara rahsia yang diamanahkan. Yakni setiap doktor ataupun semua ahli perubatan perlulah mempunyai etika kerahsiaan yang di mana ahli perubatan tidak boleh menghebarkan biodata atau hal sulit pesakitnya. Doktor juga perlu ada sifat amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan. Seterusnya, doktor tidak akan membenarkan pertimbangan agama, kerakyatan, keturunan, parti politik atau kedudukan sosial mempengaruhi tanggungjawab terhadap pesakit. Contoh, kalau doktor Melayu, dia nak rawat pesakit Melayu je. Pesakit India ke Cina ke, dia tak nak rawat. Tak bolehlah macam tu. Sebab doktor tak boleh memilih dalam membantu pesakitnya. Sebab itulah doktor perlu ada sifat ikhlas. Seterusnya, poin yang seterusnya adalah doktor akan mengekalkan integriti kehidupan manusia sejak awal walaupun di bawah ancaman dan tidak akan menggunakan pengetahuan perubatan bertentangan dengan undang-undang kemanusiaan. Contohnya dekat Syria, doktor masih menjalankan perkhidmatannya walaupun mereka tahu nyawa mereka juga akan terancam. Dan yang terakhir, doktor melakukan janji ini dengan penuh ikhlas, bebas dan integriti. Apabila seorang telah bergelar doktor, maka semua etika dan janji perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas tanpa ada sedikit pun keluhan. Baik, seterusnya saya nak menyentuh pada perkara yang terakhir, iaitu etika tanggungjawab doktor kepada pesakit. Poin yang pertama adalah seseorang doktor mestilah sentiasa mempunyai sikap untuk menyelamatkan nyawa manusia. Yakni doktor itu perlulah berusaha menyelamatkan pesakitnya dan perlulah korban masanya bersama keluarga untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Seterusnya, seseorang doktor mestilah mendedikasikan sepenuh tumpuan dan segala sumber ilmu pengetahuan kepada pesakitnya. Sebagai seorang doktor, perlulah menggunakan semua ilmu yang dipelajarinya untuk merawat pesakit. Yang ketiga adalah seseorang doktor mestilah memelihara sepenuhnya kerahsiaan semua perkara yang ia tahu berkaitan pesakitnya kerana kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebagai contoh, kalau pesakit itu minta untuk merahsiakan hal tersebut, maka doktor perlulah bersikap profesional dengan merahsiakan hal tersebut dan tidak boleh dihebarkan kepada orang lain tanpa izin daripada pesakit tersebut. Yang terakhir adalah seorang doktor mestilah memberikan perhatian kecemasan sebagai tanggungjawab kemanusiaan. Sebagai contoh, doktor mestilah sentiasa berada dalam keadaan mood on call supaya apabila perkhidmatan doktor tersebut diperlukan, pihak hospital boleh terus menghubungi doktor tersebut untuk menggunakan perkhidmatannya pada bila-bila masa saja. Sekadar itu saja daripada kami. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kami satu kumpulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.